Hari ini, marilah kita luangkan masa untuk pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Buah Pokok Kehidupan dan Kristus Ansanghong yaitu penyelamat kita. Coronavirus telah melanda seluruh dunia dan kita fikir semuanya akan berakhir pada tahun 2020. Tetapi ia berlanjutan, bahkan sehingga tahun 2021 pun. Apabila kita melihat ramalan Alkitab, murid-murid bertanya kepada Yesus di Bukit Zaitun, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan dunia? Bab ini ada di dalam buku Matius bab 24. Yesus berkata, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Secara ringkas, kelaparan dan gempa bumi adalah bencana alam. Banyak bencana alam sedang berlaku di sekeliling kita sekarang. Corona juga penyakit berjangkit, yaitu sejenis wabak, bukan? Pada tahun 2015, ada perjanjian iklim di Perancis antara banyak negara maju. Perjanjian iklim itu berkata, kita tidak boleh meningkatkan suhu bumi sebanyak 2 darjah Celsius atau lebih. Kita harus menghentikannya sebelum suhu meningkat lebih daripada 2 darjah Celsius. Setiap negara sedang berusaha keras sekarang, tetapi suhu telah meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Apabila suhu meningkat sebanyak 1 darjah Celsius, banyak perubahan mula wujud di bumi ini. Iklim mula berubah. Pada 6 tahun dahulu, jika suhu bumi meningkat lebih daripada 2 darjah Celsius, bumi akan menghadapi hari kiamat. Mereka berkata, jadi marilah kita lakukan yang terbaik untuk memastikan suhu tidak meningkat sebanyak 2 darjah Celsius. Tetapi ia telah meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Apa yang akan berlaku jika baki 1 darjah Celsius meningkat lagi? Glasier di Antartik mencair dan ais Arktik juga cair. Lapisan ais yang sebelum ini membentuk permafrost itu juga mencair. Jadi tanah didedahkan. Ada orang yang mungkin berfikir, nampaknya tidak perlu risau tentang lapisan ais yang cair. Tetapi masalahnya adalah, makhluk hidup yang telah dibukukan selama berpuluh ribu tahun di dalamnya, belum mati. Oleh itu, pelbagai jenis virus yang tidak pernah ditemui oleh manusia sebelum ini, tersembunyi di sana dalam keadaan dorman. Ahli sains sangat takut dan bimbang jika semua virus itu bangun satu demi satu. Disebabkan peningkatan suhu, virus-virus itu akan mula berparasit pada perumah yang berbeza, sama ada mereka ialah manusia atau haiwan. Dengan demikian, wabak dan penyakit akan merebak dengan berleluasa ke seluruh dunia. Adakah hanya itu sahaja? Iklim telah banyak berubah, sehingga kan banjir seperti air terjun sentiasa berlaku di India, Amerika Syarikat, China, dan Asia. Sekarang, dikatakan bahawa bumi mungkin hilang keupayaannya untuk memulihkan iklim yang biasa. Sebelum ini, hurricane tidak pernah berlaku di China. Namun sekarang, hurricane berlaku di sana seperti Amerika Syarikat. Tornado juga banyak berlaku di sana. Baru-baru ini, hujan batu sebesar telur juga turun di China. Ada banyak perkara di internet. Jadi jika anda membuka YouTube dan menaip bencana, anda akan mendapati banyak bencana yang berlaku di seluruh dunia. Terdapat gunung berapi meletus di sana-sini, dan hujan batu sebesar bola baseball turun di banyak kawasan. Gempa bumi yang kerap membuatkan seluruh dunia kelam kabut. Gunung berapi tidak lagi meletus satu demi satu, tetapi meletus pada masa yang sama dalam sekelip mata. Setiap kali hal-hal ini berlaku, saya berfikir tentang penyelamat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kerana datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita.
Namun, manusia tidak dapat melihat ini kerana mata mereka tertutup. Mereka hanya fokus pada bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah COVID-19 yang telah mereka hadapi dan menjalankan kehidupan yang bebas. Walaupun mereka tahu tiada penyelesaian sebenar, kerajaan akan menyelesaikannya, PBB akan menguruskannya. Inilah satu-satunya perkara yang dapat mereka harapkan. Namun bagi kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini sebagai penyelamat untuk memberikan kemuliaan yang tidak akan ada kesakitan, penderitaan, dan kematian lagi di syurga abadi. Oleh itu, agar sesiapa sahaja boleh mendapat berkat menerima penyelamat yang tinggal di Sion, kita perlu memberitahu ramai orang tentang kedatangan Bapa dan Ibu. Umat syurgawi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa dan Ibu syurgawi yang datang kepada kita sebagai penyelamat. Hari ini, marilah kita luangkan masa untuk mencari Tuhan penyelamat yang diramalkan di dalam Alkitab. Marilah pelajari firman kebenaran Tuhan, buah pokok kehidupan dan Kristus Ansang Hong. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, manusia telah mengerang kesakitan akibat kematian sejak mereka muncul di bumi ini. Kita semua tahu sejelasnya bahwa kematian manusia berasal dari Taman Eden. Sejarah kematian bermula di Eden. Kita juga dapat mencari jawaban tentang kehidupan di Eden. Untuk membuatkan anak-anaknya memahami ini sejelasnya, Yesus memberikan ajaran ini di dalam buku Matius bab 13. Marilah melihat ajaran buku Matius bab 13, ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Yesus berkata bahawa Dia menyembunyikan semua rahsia Tuhan di dalam 66 buah buku Alkitab sebagai perumpamaan dan menjelaskan bahawa Dia akan menyatakan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan melalui perumpamaan. Kita tahu sejelasnya bahawa sejarah penciptaan dunia tercatat di dalam buku Kejadian. Buku Kejadian mengandungi bahagian yang paling penting dalam kerja penebusan selama 6,000 tahun. Itu adalah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pokok kehidupan. Tuhan menjadikan Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, serta menanam pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pokok kehidupan di sana. Marilah melihat buku Kejadian, bab 2 ayat 9. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tertulis bahawa di dalam Taman Eden ada pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buku Kejadian bab 2, ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan memerintahkan mereka jangan makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, bukan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, bab 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka,
dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Adam dan Hawa makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka membawa kematian kepada semua manusia buat kali pertama. Dengan memakan buah terlarang itu, mereka mencipta faktor yang terus mewarisi kematian, bukan sahaja bagi diri mereka, tetapi juga semua manusia. Namun, Tuhan tidak hanya membiarkan manusia mati, tetapi telah menubuhkan satu sistem di Taman Eden yang membolehkan manusia hidup selamanya jika mereka makan sesuatu. Bab 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apabila kita makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kita akan mati. Tetapi makan buah pokok kehidupan, kita akan hidup selamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Untuk melakukan apa? Menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan menghalang jalan itu supaya tiada sesiapa pun yang dapat makannya. Sebelum melakukan dosa, mereka boleh pergi ke pokok kehidupan jika mereka mahu. Tetapi sekarang jalan ke pokok kehidupan telah dihalang. Sejak masa itu, seperti firman buku Roma, Adam dan Hawa meratapi, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kita dapat melihat bagaimana mereka meratap melalui Alkitab. Seluruh kisah yang tercatat di dalam buku Kejadian ini adalah suatu perumpamaan. Tuhan menginginkan kita untuk tahu bagaimana kita ditipu oleh syaitan dan melakukan dosa di syurga melalui peristiwa yang berlaku di Taman Eden. Jika kita makan buah pokok kehidupan, kita akan dapat memulihkan kehidupan kekal dan Taman Eden, walaupun kita melakukan dosa memakan buah terlarang. Rancangan Tuhan yang mulia ini pasti akan terlaksana, bukan? Apakah realiti pokok kehidupan di Taman Eden yang tertulis di dalam Alkitab? Tertulis di dalam buku Wahyu bab 4. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Kalau begitu, apakah realiti perumpamaan buah pokok kehidupan? Marilah melihat buku Yohanes, bab 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Tertulis dalam ayat 54, bahwa barang siapa makan daging Yesus dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal. Antara semua ciptaan Tuhan, apakah ciptaan yang membolehkan kita hidup kekal apabila kita memakannya? Hanya buah pokok kehidupan. Namun, Yohanes bab 6 ayat 53 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal. Perjanjian lama ialah bayangan, dan perjanjian baru ialah realiti, bukan? Dalam perumpamaan, buah pokok kehidupan di Taman Eden yang muncul dalam bayangan
akhirnya dinyatakan sebagai daging dan darah Yesus sebagai realiti, bukan? Jadi makan daging Yesus dan minum darahnya bermaksud makan buah pokok kehidupan di Taman Eden. Kandungan ini sangat penting. Orang yang benar-benar menyadari bahwa sejarah kematian bermula di Taman Eden mesti menyadari betapa pentingnya makna daging dan darah Yesus bagi kita. Orang yang menyadari ini ialah orang yang telah mendapat harta yang paling penting dalam kehidupan mereka. Satu-satunya cara untuk memperoleh kehidupan kekal adalah makan buah pokok kehidupan. Dan Yesus menjelaskan realitinya kepada kita. Daging dan darah anak manusia adalah buah pokok kehidupan di Taman Eden. Dia menyadarkan kita tentang fakta ini. Kalau begitu, hal yang penting adalah cara untuk makan dan minum daging dan darah Yesus. Bukan? Jika kita diajar tentang kebenaran ini oleh Tuhan, kita tidak akan mencemburui apapun di dunia ini. Walaupun coronavirus telah merebak di seluruh dunia, dan bumi ini semakin binasa akibat perubahan iklim, kita masih ada pengharapan terhadap syurga abadi. Dengan mengasihani semua manusia, kita harus memberitakan Injil ini kepada mereka secepat mungkin, bukan? Tuhan telah menubuhkan peraturan di bumi ini supaya kita dapat makan daging Yesus dan minum darahnya. Marilah melihat firman Matius, bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, oleh kerana Paskah dan perayaan Roti Tidak Beragi tergolong dalam kumpulan perayaan pertama, Alkitab menggambarkan Paskah sebagai hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Marilah melihat babak makan Paskah dalam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Tubuhku." Di dalam buku Yohanes bab 6, apa yang dia katakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai apa? Kehidupan kekal. Antara semua ciptaan Tuhan, satu-satunya ciptaan yang mengandungi janji untuk memberikan kita kehidupan kekal adalah buah pokok kehidupan di Taman Eden. Yesus berkata, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, mempunyai kehidupan kekal. Dia mengambil roti Paskah dan berkata, "Inilah apa? Tubuhku." Dia memberitahu kita bahawa roti Paskah adalah daging anak manusia yang dikatakan di dalam Yohanes bab 6. Marilah lihat ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Memberikan cawan air anggur Paskah, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yohanes bab 6 berkata, barang siapa makan daging Yesus dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita dapat memahami bahawa daging dan darah Yesus adalah realiti buah pokok kehidupan di Taman Eden. Jika begitu, apakah daging dan darah Yesus? Yesus meletakkannya dalam kebenaran Paskah sebagai peraturan dan telah membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan kekal. Sekiranya sesiapa sahaja mempunyai iman dan mengikut peraturan dan hukum Tuhan. Melihat sejarah buku Kejadian, Tuhan memerintahkan kerub-kerub untuk menghalang jalan ke pokok kehidupan, supaya pendosa tidak dapat datang ke buah pokok kehidupan. Kalau begitu, tiada sesiapa pun yang dapat membenarkan kita makan roti dan air anggur Paskah
yaitu kebenaran pokok kehidupan, kecuali Tuhan, bukan? Sebab itulah pada 2000 tahun dahulu, Tuhan datang sebagai manusia dan membuka jalan yang tertutup sehingga masa itu. Oleh itu ia dipanggil jalan yang baru. Di dalam Ibrani bab 10, ia digambarkan sebagai jalan yang baru dan yang hidup. Ia juga dipanggil perjanjian baru, yang bermaksud Tuhan datang dan membuka jalan yang baru ini. Marilah pergi ke Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku." Perjanjian baru menandakan bahawa perjanjian sedemikian tidak pernah ditubuhkan. Walaupun manusia telah dilahirkan dan mati di bumi ini berkali-kali, jalan untuk memakan buah pokok kehidupan hanya dibuka sejak masa itu. Betul? Cara untuk mengurniakan kehidupan kekal adalah sama pada kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Oleh itu, tugasan yang paling diperlukan bagi manusia yang telah ditakdirkan mati kerana makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah Paskah, bukan? Sekarang, siapakah tahu tentang ini? Sebelum ini, Anda dan saya tidak tahu tentang jalan itu, tetapi Bapa Syurgawi Ansang Hong yang datang ke bumi ini mengajar dan membuka semua jalan bagi kita, bukan? Apabila Yesus menubuhkan Paskah pada 2000 tahun dahulu, dia berkata di dalam Yohanes bab 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba-domba mempunyai apa? Hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup." Bermaksud, aku akan memberikan buah pokok kehidupan kepadamu. Yesus menubuhkan kebenaran Paskah, yaitu realiti pokok kehidupan, apabila dia datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu. Namun, peraturan Paskah telah dimasukkan di Majelis Naikia pada tahun 325 Masehi. Akibatnya, semua manusia dikecualikan dan disekat dari jalan untuk mendapat kehidupan kekal sepanjang zaman kegelapan. Jadi, siapa yang mesti datang sekali lagi untuk membuka jalan ini? Para ahli teologi atau orang yang telah membaca Alkitab ratusan kali pun tidak dapat mengetahuinya. Masalah ini dapat diselesaikan hanya apabila penyelamat datang, bukan? Marilah lihat Ibrani, bab 9 ayat 27. "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya berapa kali, sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Apabila Kristus datang buat kali pertama, dia datang untuk menjadi korban penebusan, dan datang buat kali kedua, untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Sekaranglah masa bila keselamatan amat diperlukan. Buah pokok kehidupan di Eden diperlukan untuk menyelamatkan manusia yang ditakdirkan mati kerana dosa makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pokok kehidupan adalah tanda berharga bahawa Tuhan akan membebaskan kita daripada dosa dan membuka jalan keselamatan. Kristus menubuhkan Paskah sebagai kebenaran yang membimbing kita ke pokok kehidupan, bukan? Apabila Kristus datang ke bumi ini buat kali kedua, dia harus membawa kebenaran Paskah perjanjian baru. Ini membuktikan bahawa dia ialah penyelamat yang kita nanti-nantikan. Juga, dia harus datang pada masa yang ditetapkan.
Penyelamat yang diramalkan di dalam Alkitab mesti datang apabila ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas. Dia telah membuat janji yang jelas bahwa dia pasti akan datang pada masa itu. Dia tidak akan datang pada bila-bila masa. Kecuali penyelamat yang dibuktikan di dalam Alkitab, tiada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa dan malapetaka terakhir. Tuhan telah datang ke bumi ini buat kali kedua untuk menyelamatkan kita. Nabi Yesaya berkata sejelasnya, Dia yang meniadakan maut buat selamanya dengan anggur yang tua benar adalah siapa? Tuhan kita. Kita menantikan Dia supaya kita diselamatkan. Betapa tepat Alkitab membuktikannya. Melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru, Dia membimbing manusia yang ditakdirkan mati kerana dosa makan buah terlarang ke jalan keselamatan. Siapakah Dia? Siapakah yang telah mengisytiharkan kebenaran Paskah dan membimbing kita ke jalan pokok kehidupan? Dia ialah Tuhan kita, yaitu Kristus Ansanghong, bukan? Juga Ibu Syurgawi Yerusalem, yaitu pengantin perempuan roh, bukan? Kita tidak harus hanya memahami kebenaran ini secara dangkal. Berapa banyaknya kita terima rahmat sekarang? Kita harus menerima rahmat ini dengan penuh kesyukuran dalam kehidupan harian. Di dunia ini, tiada sesiapa pun yang dapat menjadi penyelamat kita. Penyelamat kita yang telah datang ke Sion adalah siapa? Bapa Ansanghong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru. Saya meminta Anda untuk pahatkan fakta ini dalam hati sekali lagi, agar kita dapat mengikut mereka ke mana sahaja mereka pergi, sehingga akhir, dan memasuki syurga abadi, mengharapkan mendapat rahmat Tuhan melalui firman hari ini. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih.